Salam sehat dan madani kepada guru. Kumpulan saya nak membentangkan tentang isu-isu konflik semasa persempadan dan tuntutan pendidik di Malaysia. Sekarang saya nak memperkenalkan tentang pengenalan isu pencerobohan. Isu pencerobohan ini adalah isu dalam berkaitan konflik sempadan dan tuntutan pendidik di Sabah. Dia berfokus kepada krisis pencerobohan lahan Datuk pada tahun 2013. Pencerobohan lahan Datuk berlaku pada Februari 2013 apabila sekumpulan lelaki bersenjata dari selatan Filipina mendarat di Kampung Tanduo, Lahad Datuk, Sabah. Mereka mendakwa bertindak atas arahan pewaris Kesultanan Sulu dan menuntut hak ke atas Sabah berdasarkan tuntutan sejarah. Kumpulan ini memasuki wilayah Malaysia tanpa kebenaran sah, sekaligus mencetuskan krisis keselamatan yang serius. Untuk latar belakang krisis ini, yang pertama ialah tuntutan sejarah Sabah. Sabah dahulunya sebahagian daripada Kesultanan Sulu. Sejumlah pewaris Sulu masih membuat tuntutan ke atas Sabah kerana wilayah timur Sabah termasuk dalam kawasan Kesultanan Sulu secara sejarah. Yang kedua ialah politik Filipina dan MILF. MILF merupakan Barisan Pembebasan Islam Moro, iaitu kumpulan pemisah terbesar di Filipina. Yang ketiga ialah pertikaian Sultan Sulu. Ramai individu mengaku Sultan Sulu yang menimbulkan kekeliruan dan melemarkan tuntutan. Yang keempat ialah Mahkamah Antarabangsa dan Kedaulatan Malaysia. Pada tahun 2001, Mahkamah Antarabangsa memutuskan Sabah adalah milik Malaysia sepenuhnya. Sekarang saya nak masuk kronologi ringkas. Inilah kronologinya. Yang pertama, pada tahun 12 Februari 2013, kumpulan bersenjata mendarat di Kampung Tanduo. Yang kedua ialah rundingan awal dijalankan tetapi gagal. Yang ketiga ialah pada 1 Mac 2013 berlaku tembakan yang mengorbankan anggota keselamatan Malaysia. Pada 5 Mac, kerajaan melancarkan operasi daulat dan pada Mac sana, operasi ketenteraan berjaya menamatkan pencerobohan. Seterusnya ialah implikasi terhadap Malaysia. Pertama ialah kedaulatan negara. Pencerobohan bersenjata di Lahad Datuk pada Februari 2013 merupakan satu cabaran terbuka terhadap kedaulatan Malaysia di Sabah. Seramai kira-kira 235 orang lelaki bersenjata yang mendakwa bertindak atas arahan pewaris Kesultanan Sulu telah mendarat di Kampung Tanduo dan enggan berunduk walaupun selepas rundingan diplomatik dijalankan. Insiden ini menunjukkan bahawa isu tuntutan bertindak berasaskan sejarah boleh dieksploitasi untuk mencabar integriti wilayah sesebuah negara. Sabah telah diiktiraf sebagai sebahagian daripada Malaysia sejak pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Namun tindakan pencerobohan tersebut cuba mencabar kedudukan ini secara fizikal dan simbolik. Menurut laporan bernama, Kerajaan Malaysia menegaskan bahawa insiden 2013 di Lahad Datu merupakan satu pencerobohan bersenjata yang sebenar dan bukannya sandiwara atau isu dalaman semata-mata. Kenyataan rasmi tersebut menekankan bahawa tindakan kumpulan bersenjata itu telah mengancam keselamatan negara serta mengorbankan anggota pasukan keselamatan yang mempertahankan kedaulatan Malaysia. Kerajaan turut menyatakan bahawa memperlakukan peristiwa tersebut sebagai sesuatu yang tidak serius adalah satu penghinaan kepada pengorbanan anggota keselamatan. Oleh itu, insiden ini jelas dilihat sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan integriti wilayah Malaysia. Implikasi utama ialah kedaulatan negara bukan sekadar pengiktirafan undang-undang antarabangsa, tetapi perlu dipertahankan melalui kesiapsiagaan keselamatan dan dasar luar yang tegas. Seterusnya ialah pencerobohan tersebut mencabar kedaulatan Malaysia secara langsung kerana melibatkan kemasukan bersenjata tanpa kebenaran, menggunakan alasan tuntutan sejarah untuk menguasai wilayah dan menguji keupayaan pertahanan dan legitimasi negara. Seterusnya ialah keselamatan negara. Insiden Lahad Datu telah mengorbankan 10 anggota keselamatan Malaysia, termasuk 8 anggota polis dan 2 anggota tentera. Kejadian ini membuktikan bahawa ancaman rendah keselamatan di Sabah Timur adalah realiti keselamatan yang serius. Menurut laporan BBC News, pertempuran antara pasukan keselamatan Malaysia dan penceroboh menyebabkan kematian di kedua-dua pihak dan meningkatkan ketegangan diplomatik. Krisis ini juga menandakan kelemahan kawalan maritim sebelum tahun 2013, khususnya di kawasan perairan luas yang bersempatan dengan Filipina Selatan. Selepas kejadian tersebut, Kerajaan Malaysia menubuhkan Eastern Sabah Security Command dan mengisytiharkan ESCOM bagi menyelaras kawalan darat, laut dan udara. Maka ini menunjukkan bahawa keselamatan negara memerlukan pendekatan bersepadu dan pengukuhan struktur pertahanan
jangka panjang. Menurut laporan The Star 29 Oktober 2024, data insiden penculikan direkodkan di perairan Sabah sejak tahun 2020, menunjukkan peningkatan tahap keselamatan selepas pelaksanaan S-Zone. Selain itu, laporan Sabah News 2025 menyatakan bahawa dalam tempoh 12 tahun, Eskom telah menggagalkan 59 cubaan penculikan dan menahan lebih 16,000 pendatang asing tanpa izin. Ini menunjukkan bahawa tindakan pasca krisis telah mengurangkan ancaman keselamatan secara signifikan, walaupun risiko tetap wujud kerana faktor geografi dan jalinan kumpulan bersenjata serentak. Seterusnya ialah sosioekonomi rakyat. Krisis keselamatan ini turut memberi kesan kepada ekonomi Sabah, khususnya sektor pelancongan dan perikanan di pantai timur negeri tersebut. Menurut laporan Mei, terdapat penurunan kedatangan pelancong selepas insiden tersebut, sekaligus menjejaskan keyakinan melawat antara bangsa terhadap keselamatan Sabah. Sektor perniagaan tempatan termasuk pengusaha, resort, hotel dan nelayan turut terjejas akibat sekatan keselamatan serta pengurangan aktiviti ekonomi. Walau bagaimanapun, laporan terkini oleh The Star menunjukkan bahawa selepas pelaksanaan S-Zone, keyakinan pelancong semakin pulih dan tiada kes penculikan direkodkan sejak 2020. Ini membuktikan bahawa keselamatan dan kestabilan merupakan asas penting kepada pembangunan ekonomi negeri. Oke, nama saya Syarikan dan ini part saya iaitu penilaian tindakan kerajaan. Kerajaan Malaysia melaksanakan beberapa langkah utama seperti pelancaran operasi daulat, penubuhan Eskom pada tahun 2013, perwujudan S-Zone yang meliputi 10 daerah di pantai timur Sabah. Dan seterusnya, kerjasama antara Malaysia, Filipina, Indonesia dalam rondaan maritim. Sepanjang tempoh 12 tahun, Eskom dilaporkan berjaya menggagalkan puluhan cubaan penculikan dan menahan ribuan pendatang asing tanpa izin. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kerajaan dalam memperkukuh keselamatan wilayah serta mencegah ancaman berulang. Bahagian seterusnya ialah penilaian keberkesanan. Secara keseluruhan, dasar keselamatan pasca 2013 boleh dianggap berjaya dalam mengurangkan ancaman secara signifikan. Statistik menunjukkan tiada kes penculikan dilaporkan sejak tahun 2020 di perairan Sabah. Namun begitu, kedudukan geografi Sabah yang berhampiran kawasan konflik selatan Filipina bermakna risiko keselamatan masih wujud. Oleh itu, pemantauan berterusan dan kerjasama diplomatik serantau perlu diberkukuh. Keberkesanan dasar ini tidak boleh dinilai secara jangka pendek sahaja, tetapi perlu dilihat dari segi kestabilan jangka panjang, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, kami ada integrasi pendidikan. Dalam ini, integrasi pendidikan terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama ialah implikasi terhadap sistem pendidikan. Ancaman keselamatan seperti insiden lahan tatu telah memberi kesan langsung kepada sektor pendidikan, khususnya di kawasan pantai timur Sabah yang berada dalam zon keselamatan di bawah Eastern Sabah Security Command (Eskom). Selepas tahun 2013, kawasan tersebut diisytiharkan sebagai S-Zone dan kawalan keselamatan dipertingkatkan secara rasmi oleh kerajaan. Sekolah-sekolah di kawasan ini beroperasi dalam persekitaran keselamatan yang dikawal ketat, termasuk sekatan pergerakan tertentu dan pemantauan keselamatan yang berterusan. Ini menunjukkan bahawa sistem pendidikan di kawasan sempadan secara langsung dipengaruhi oleh dasar keselamatan negara. Dari sudut kurikulum pula, sistem pendidikan Malaysia sememangnya menekankan pembinaan jati diri dan patriotisme melalui pendidikan civic dan sejarah selaras dengan aspirasi dalam Kementerian Pendidikan Malaysia dan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Penekanan terhadap identiti nasional, persatuan dan tanggungjawab warga negara merupakan komponen rasmi dalam dokumen dasar pendidikan negara. Yang kedua ialah peranan guru. Sebagai bakal guru, guru berperanan untuk membentuk murid yang memahami kepentingan kedaulatan, persatuan dan tanggungjawab sebagai warga negara. Dalam konteks ini, guru perlu mengintegrasikan isu semasa berkaitan keselamatan negara dalam pengajaran sejarah dan pendidikan sivik, membimbing murid menganalisis peristiwa secara kritikal berdasarkan fakta dan memupuk nilai patriotisme dan tanggungjawab sosial. Pendekatan ini selari dengan maklumat pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan insan seimbang dari segi intelek, emosi dan sosial. Konklusinya, pencerobohan Lahad Datu 2013 merupakan satu ujian besar terhadap kedaulatan dan keselamatan Malaysia. Peristiwa ini menunjukkan bahawa kedaulatan negara perlu dipertahankan secara tegas, keselamatan memerlukan struktur pertahanan yang kukuh, kestabilan ekonomi bergantung kepada keselamatan, pendidikan memainkan peranan penting dalam membina kesedaran nasional. Melalui pengukuhan keselamatan dan pendidikan patriotik, Malaysia dapat memastikan peristiwa seperti ini tidak berulang pada masa hadapan. Dengan ini, sekian, terima kasih.